wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, rahmat segala puji-pujian hanya dikembalikan hak milik mutlak kepada Allah, mengumpulkan kita pagi ini dalam majlis ilmu. Salam Kak Mila. Okey, Kak Mila, Kak Beda dapat bersama pagi ni. Hujan kan, sejuk-sejuk ni kan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk surah baru. Surah baru iaitu surah ke-83. Surah ke-83 di dalam juzuk amma, surah Al-Mutaffifin. Okey, surah ke-83 yang bermaksud Al-Mutaffifin adalah orang-orang yang berlaku curang. Curang apa ni? Kita perempuan allergic curang kan? Kalau sebut curang je, curang suami isteri. Okey, sebenarnya surah ini sangat-sangat luas. Okey, Allahu Akbar. Surah Al-Mutaffifin, ada berbeza pendapat mengatakan ini surah Makkiyah, ada juga yang mengatakan surah Madaniyah. Okey, tetapi majoriti sepakat mengatakan surah ini lebih kepada Makkiyah, iaitu diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebabnya surah ni bila ditegur tentang perniagaan, kalau Madinah tu kita tahu umumnya pertanian sebab ada ladang kurma, kebun kurma semua kan. So kalau perniagaan memanglah lebih kepada Quraisy Mekah. Dan surah ini juga menceritakan tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Dan kita tahu tema surah Makkiyah adalah tentang tauhid, akidah, okey, tentang perkara ghaib. Okey, terutamanya siapa Allah, okey, beriman pada hari kiamat dan hari kebangkitan dan tentang kenabian. Okey, sebab tu majoriti mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, surah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan selepas surah Al-Ankabut. Okey, selepas surah Al-Ankabut. Disebabkan ada perselisihan ni, ada mengatakan surah inilah yang terakhir diturunkan di Mekah. Okey, surah yang terakhir diturunkan di Mekah. Okey, dan kita tahu di Mekah ni bila datang pedagang-pedagang dari Madinah, okey, dari Madinah ke Mekah, mereka kan dulu-dulu pun ada menunaikan haji, selalu mereka melakukan penipuan dalam timbangan. Ada riwayat, okey, ada riwayat mengatakan, ada juga riwayat kata riwayat ini tak sahih. Ada satu pedagang daripada Madinah tu, dia akan bawa dua jenis timbang, penimbang. Ada satu kecil, satu besar. Kalau besar, bila dia membeli. Timbang kecil, dia guna bila dia menjual. Tu curang tu. Bila dia beli, dia nak lebih. Bila dia jual, dia nak kurangkan. Okey, tapi mengatakan riwayat ini tak sahih. Okay, ni semua antara pendapat-pendapat. So, kita ambil tahu. Okey. Nama surah ini kita nampak pada ayat pertama lagi. Pada ayat pertama lagi kita dah nampak ada Al-Mutaffifin kat situ. Okey. Okey, maknanya kalau ada mim baris depan maknanya apa? Pelaku ataupun fa'il. Contohnya Muslim, Islam. Mim baris depan kat depan Muslim maknanya orang-orang Islam. Iman, bila letak mim baris depan kat depan, mukmin, orang-orang yang beriman.
Kan? Okey. So, mutaffifin adalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Kalau curang je namanya tatfif. Okey. Berasal pada root word tatfif, iaitu sesuatu yang hina, yang tak ada nilai. Okey. Allahu Akbar. Maknanya sangat-sangat kecil ataupun sangat-sangat sedikit. So, al-mutaffifin tambah mim kat depan. Mim berbaris hadapan di depan, hujung dia ya dengan nun, maknanya dia adalah orang-orang yang melakukan kecurangan. Okey, selalu melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kecurangan. Okey. Allahu Akbar. So kalau kita tengok surah ni, saya refer kepada Kompas. Siapa ada buku Kompas 114 ni, seperti biasalah kita masuk je surah baru, saya akan buka Kompas 114. Okey. Siapa ada buku ni nanti tengok muka surat 228. Okey, 228. Kalau dalam buku Kompas kita, status adalah makiyah, jumlah ayat 36 ayat, jumlah kalimah 190 kalimah dan 730 huruf. Okey, surah sebelum adalah surah Al-Infitar. Alhamdulillah kita dah habis. Okey, turutan penurunan. Okey, sebenarnya kalau kita tahu surah pertama Al-Alaq kan? Okey, turutan penurunan ke-86. Tapi dalam mushaf surah ke-83. Dia diturun selepas surah Al-Ankabut. Okey, muka surat mushaf adalah muka surat 587. Jumlah halaman 2 muka. Juzuk dalam juzuk 30. Okey. So nama surah ini disebut dalam ayat 1. Okey, yang bermaksud mereka yang curang dalam urus niaga. Objektif ataupun matlamat surah ini, apa yang kalau senang cerita, tema ataupun objektif surah ini ialah menerangkan hakikat Yaumuddin. Ingat tak surah Al-Infitar hujungnya tentang Yaumuddin kan? So disambung dalam surah Al-Mutaffif ini ialah menerangkan hakikat Yaumuddin yang berakhir dalam surah sebelumnya, iaitu surah Al-Infitar, iaitu hari Yaumiddin itu hari yang tiada lagi ahli keluarga boleh memberi bantuan atau syafaat melainkan keluarga yang orang-orang yang beriman. Okay? Kalau buku Kompas kita pun ada sebut surah ni ialah Maududi berpendapat jumhur menyatakan surah ini antara surah terakhir turun di Makkah adalah kerana riwayat Ibnu Abbas. Namun Maududi berpandangan Nabi SAW hanya membacakan surah ini bukan bererti ia baru diturunkan. Maududi berpandangan surah ini antara surah yang terawal turun dalam fasa 2. Surah ini diturunkan Nabi sudah pun berdakwah secara terbuka. Sudah pun masuk fasa berdakwah secara terang-terangan. Okey, secara terang-terangan. Okey. Kayu ukur paling jelas seseorang yang tidak beriman dengan hari kiamat adalah bila bersikap curang dalam berjual beli. Surah sebelum ini mengenai wujudnya pencatat amalan, kan? Kiraman katibin. Ingat, malaikat pencatat amalan. Lahafizin, kiraman katibin. Okey. Surah sebelum ini mengenai wujudnya pencatat amalan daripada malaikat, maka surah ini menyatakan catatan itu di atas sijin ataupun illiyin. Itu kita akan masuk nanti perenggan kedua. Okey. So, secara umumnya, surah ini 1 hingga 6, ayat 1 hingga ayat 6, insya-Allah kita buat hari ini, ialah perang ke atas Quraisy yang curang dalam timbangan semasa berniaga. Ayat 7 hingga 17, azab dan punca sikap bagi golongan Sijin. 18 hingga 28 adalah nikmat dan punca sikap bagi golongan Illiyin. Dan ayat 29 hingga 36 adalah sikap mukmin ke atas kafir pada hari akhirat. Saya lupa nak screenshot tadi pembahagian ni. InsyaAllah nanti saya send. Okay? So itu adalah antara info ataupun maklumat yang kita dapat daripada buku Kompas. Kita kalau mengaji sendiri pun kat rumah, bila kita dah masuk surah baru, okay, kita berkenalan lah dengan surah tu. Kan? Kata bercinta dengan Quran. Kata sahabatku. Kan? Kata Quran sahabatku. So kita kena kenal lah. Kenal lah dia punya latar belakang surah. Okay? Allahu Akbar. Saya sangat-sangat cadangkan kena ada buku Kompas ni dalam setiap rumah.
Okey, jangan nak kompas kiblat je. Sekarang ni pun Paradigm Ibrah ni, syarikat Ustaz Syahri juga dah menggunakan kompas Anbiya. Okey, kompas untuk nabi-nabi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, surah Al-Mutaffifin. Okey, kalau surah yang lepas Al-Infitar, okey, supaya kita berbekal. Ingat tak ayat 5 surah Al-Infitar menjadi tema surah Al-Infitar ialah Allah memperingatkan kita supaya jangan nanti dekat hari akhirat kalau kalau apa? Kalaulah kat dunia dulu aku neng. Menyesal tak sesudah. Sama dengan surah Al-Mulk ayat 10 11. Okey. Berbekallah amalan sebaik-baik semaksimalnya, okey, supaya kita tak berandai-andai di hari kiamat nanti. Okey, so bila kita tengok hujung surah Al-Infitar ialah wal amru yauma idzil lillah, okey, iaitu keselamatan dan kebinasaan seseorang itu, okey, adalah di tangan Allah. Tu hujung surah Al-Infitar. Terus kita masuk surah Al-Mutaffifin, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Okey, tengok ayat 1, wail. Wailu bermaksud celakalah. Orang Arab ni kalau dia nak beri ancaman, kalau dia nak mengancam ataupun nak beri peringatan, dia kata wailul lak. Celakalah engkau. Okey. Surah mana lagi bermula dengan wailun? Surah Al-Humazah. Wailul lil humazatil lumazah. Celakalah. Okey. So wailul lagi dalam surah Al-Maun kan? Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang. Maknanya apa? Bukan semua orang yang solat itu garanti masuk syurga. Ada orang yang solat tetapi masuk api neraka. Siapa dia? Alladzina hum fi solatihim sahun. Okey. So mereka yang lalai. Kalau baca ayat tu jangan sampai tu je. Wailul lil musallin. Oh, tak payahlah solat. Solat pun celaka. Habiskan ni kena terus masuk ayat kedua. Nanti orang dengar, rupanya solat pun masuk neraka. Tak payahlah kalau macam tu. Okey, kena sambung. Solat yang bagaimana? Okey, alladzina hum fi solatihim. Allahu akbar. Mak pengantin. Alhamdulillah. Bakal mak pengantin. Ros, alhamdulillah. Kak Nurizan, Cik Asna, Ros, alhamdulillah dapat sama pagi ni. Kak Aisyah, Kak Ruzila, Kak Zi, Ayu, Kak Zaitun Zainal, Kak Saripah Sidik. Kak Beda, alhamdulillah dapat bersama pagi ni. Wailul maksudnya tadi apa? Celakalah, binasalah. Ibaratnya macam tu. Kalau kita yang cakap celakalah tu budak umur 4 tahun. Rasa terancam tak? Celakalah makcik. Contoh. Dalam suara tu halus. Okey? Contohlah. Memang kita buat salah tapi yang beri ancaman tu macam dahlah tak berdaya kan, golongan-golongan lemah, tak berkuasa, kecil daripada kita. Wah, kau siapa? Kan? Tetapi kita kena tengok ayat ni. Siapa yang kata wailun ni? Al-Quran ni kalamullah. So kalau yang mengancam tu ialah Allah, maksudnya sangat-sangat berat. Sangat-sangat serius. Sangat-sangat tegas dan kita kena ambil berat. Tetapi kita perasan tak? Kebanyakanlah imam-imam solat jemaah lalu tak bawa surah ni. Infitar ada, An-Nazi'at ada, Humazah ada, Abasa ada.
Jarang kan orang bawa dalam solat jemaah surah Al-Mutaffifin. Rasa kenapa? Rasa je lah kenapa. Jarang orang baca surah ni. Satu, yelah aku kaum niaga. Okey. Sebenarnya kau dah faham surah ni, sebabnya kau beriman ke, kau tak beriman ke, surah ni memang untuk kita. Surah ni, sebab kita semua ada buat salah. Ada ayat untuk kita. Memang ada, mesti kena punya. Surah ni macam ibarat, kata ulama, surah ni ibarat mencucuk semua orang. Patutnya memang kena terasa sangat-sangat. Tapi sebab dia rasa dia tak berniaga, maka tak pentinglah surah ni. Okay. Allah Akbar. Sebenarnya surah ni ibarat surah yang sangat tajam. Tajam yang akan boleh mencucuk kita. Cucuk sampai kita rasa sakit, sampai kita tak nak buat. Sepatutnya. Okay. Allah Akbar. Supaya terasa. Okay. Sebab tu kena faham surah ni. Okay. Supaya mudah-mudahan, okay, kita akan merasanya. Merasa betapa tak nak, ya Allah. Okay. Tak nak dapat suasana. Kita tak nak kitab amalan kita tu berada di bank namanya sijil. Ingat, kita ni ada akaun kan? Setiap orang ada akaun masing-masing ni. Akaun ke akhirat. Yang kita tak nak dekat mana? Akaun kitab kita tu rupanya disimpan di sijil. Tu kita tak nak. Sebab tu surah ni sebenarnya sangat-sangat penting untuk ditadabbur. Sebab dia adalah surah untuk semua orang. Macam Qul ya ayyuhal kafirun tu kita tahulah tu untuk orang kafir surah tu. Okay, tapi ni sebenarnya Al-Mutaffifin, kau beriman ke, kau tok imam ke, kau tok Bilal ke, kau pakai tudung ke, tak pakai tudung ke, semua ni surah ni untuk kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay? Dan kalau kita tengok wailul lil mutaffifin, okey, mutaffifin ni adalah orang-orang yang curang dalam timbangan. Tetapi nak beritahunya, surah ni Allah nak gambarkan, Allah nak beritahu kita, Allah seperti beri isyarat pada kita, okey, Islam ni bukan sekadar amal ibadah, bukan sekadar jangan zina, bukan sekadar jangan mencuri, jangan makan rasuah, jangan bunuh. Okey, bukan sekadar mementingkan hukum halal haram sah tak sah je. Sewaktu kita nak solat, puasa kan, zakat. Tapi sebenarnya Allah nak beri isyarat pada kita melalui surah ni bahawa halal haram ni juga sangat-sangat dipentingkan, diberatkan. Islam sangat-sangat serius. Terutama juga dalam hal muamalah, hal perniagaan, urusan jual beli, hal-hal muamalat. Islam sangat-sangat serius, sangat-sangat Allah, sebab tu Allah kata wailun, bahaya, ancaman. Bila orang beri peringatan, mengancam, maknanya benda tu sangat-sangat kita kena jauhkan. Situ ada ular. Rasa nak pergi ke? Situ ada singa. Mesti kita tak nak pergi kan? Okay? So, Islam sangat-sangat menjaga kita supaya kita bukan sekadar nak fikir. Sebab tu lah Brother Lim kata masalahnya dekat Malaysia ni agama Islam ni seperti agama ibadah dan bukan sebagai agama dakwah. Kristian galak-galak, giat sangat berdakwah. Kita ni asyik fikir halal haram, sah tak sah. Kita ada tugas yang lebih penting juga lagi. Okay? Sebab tu saya kalau ada masa lapang, saya memang suka tak tengok Dr. Zakir naik, saya suka tengok orang-orang mu'alaf berdakwah. Sebab diorang ni kalau berdakwah tak ada meleweh. Tengok Dr. Zakir naik cakap macam mana. Tengok Brother Firdaus ke Brother Lim kalau dia bercakap. Dia kau berceramah semangat gila. Semangat gila. Kita kalau ngantuk, tengoklah ceramah orang-orang berdakwah. Yang sangat-sangat semangat. Allah Akbar. Okay, so sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Okay, sampai ada satu surah dalam Al-Quran yang dinamakan khas untuk orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan. Maknanya penting lah. Dia kalau sampai ada satu surah, ada nama surah, itu maknanya sangat penting. Sangat-sangat penting. Okay. So, dan kita juga, ulama juga membahaskan, berbincang. Sebenarnya berlaku curang dalam timbangan ini, konteksnya sangat-sangat luas. So, kita jangan juga orang kata apa, khaskan timbangan tu hanya dalam perniagaan. Sebenarnya dalam seluruh kehidupan kita. Sebab kita banyak jumpa kan berjual beli dengan Allah. Okay? So urusan amalan kita juga ni Allah kata apa? Urusan
jual beli. Okey, Allah kita selalu dengar kan, Allah dah bagi kita modal hati untuk berfikir, akal. Okey, Allah bagi modal mata, Allah bagi modal pendengaran, Allah bagi modal umur. Tu kan. Semua tu jual belilah. Perdagangan. Bila kita infak, kita tolong agama Allah, kan? Kan banyak juga ayat apa beri pinjaman ke jalan Allah. Allahu Akbar. Okey. So, konteks yang lebih luas maknanya Islam bukan sekadar konteks mutafifin ni, urusan curang dalam jual beli bukan sekadar itu sahaja, sebab ulama mengatakan dia lebih-lebih luas lagi. Lebih-lebih luas lagi. Contoh, okey, di dalam pekerjaan. Al-mutafifin ni orang yang curang ataupun kalau curang maknanya apa? Perkataan lain untuk curang ialah tidak jujur. Tidak jujur. Jadi dalam rumah tangga kalau berlaku kecurangan maknanya tak jujur. So kalau suami menuntut hak dia sebagai suami tapi dia tak menunaikan tanggungjawab dia, so dia adalah orang yang mutafifin. Termasuk dalam golongan tu, sebab tu surah ni adalah untuk semua orang. Kerja gaji nak benar. Tapi ahem. Kan? So dia mutafifin. Itu bagi orang yang bekerja. So jangan tengok orang berniaga je. Oh, aku tak berniaga, tak payahlah tadabbur surah ni. Okay. Akan berlaku banyak ketirisan ataupun ketidakjujuran. Okay, sebagai anak, sebagai isteri. Maknanya saudara-saudara yang ada ketidakseimbangan tu dipanggil. Namanya menimbang. tak seimbang tu, maksudnya yang kita tuntut lebih daripada apa yang kita sepatutnya, tu dah tak adil lah. Maknanya tak berlaku adil. Sebab tu nanti bila kita nak masuk peringkat kedua sijin tu, kenapa punca orang mutafifin ni? Sebab dia muqtadin asim, iaitu dia orang yang sangat melampaui batas. Maksudnya dia melampau lah. Menuntut melampau. Tapi hak dia, tanggungjawab dia tak nak bagi. Bahagian dia tak nak keluarkan. Tapi nak menerima tu melampau. Lebih daripada sepatutnya. Okay? Tahu kan kisah seorang isteri yang didera sehingga koma. Tahu kan, mengandung. Dah selamat bersalin. Operation. Anak dia selamat. Okay. Bayangkan, kita yang normal tak koma, kadang-kadang HB tak cukup mengandung kan. Kena makan spirulina lah, kena makan ibret lah. Apa tu pil coklat yang sangat tak sedap tu. Ya kalau saya makan tu memang kadang-kadang rasa sebu perut. Tapi dia koma hanya minum susu ikut tiup hidung tapi HB cukup. Masya Allah, siapa jaga tu? Allah assalam. Doktor puji. Okay, misi pun terkejut. Dia cuma minum susu dan dia koma. Anak dia sihat dan HB dia cukup. Kita yang makan bagian arak ngidam bang. Sikit-sikit ngidam, sikit-sikit anak yang nak. Kan? Yang berat tu bukan anak, keluar-keluar anak. Alah, tak sampai 3 kilo. Oma punya berat. Kan? Okay? So, suami tu dia tuntut hak dia tapi tanggungjawab diabaikan. Tu nanti siap jawab. Okay? Allah Akbar. Okay, so kita ni dalam bab menuntut hak ni, bila kita belajar Quran ni kita sangat-sangat takut kan. Kita ni menuntut hak senang. Tapi cuba tanya, kita ni menunaikan tak? Menuntut tu. Saya suka seorang kawan saya semalam dia share, dia kata, tak buat lebih senang daripada taubat. Betul juga ayat kau ni, aku cakap kan. Susah tak nak bertaubat? Susah kalau tak sedar, kalau Allah tak bagi hidayah dan taufik, kita ni susah nak bertaubat. So lebih baik apa? Tak buat. So tak buat lebih mudah dari taubat. Sedap kan? Punchline juga tu. Okay. Allahu Akbar. So serius kan, benda ni sangat serius sehingga ada satu surah namanya Al-Mutaffifin. Okay. So kalau kita tengokkanlah kenapa wailul lil mutaffifin. Seriusnya kenapa? Kenapa? Macam kadang-kadang kita fikir, but this is not a big deal kan. Dia macam, alah bukan benda besar sangat pun sampai kau nak beria sangat lah hai. Contoh. Sebab apa? Sebab perhatikan, maksiat-maksiat yang besar-besar ni selalunya bermula dengan dosa-dosa kecil. Alah setakat tipu 10 gram je kot.
30 gram je kot. Habis kalau customer dia 1,000 orang, cuba kali 30. Berapa dia dapat? Okay. Dia nampak tipu sikit tapi sebenarnya kalau kita kira, kalaulah saya pernah dengar orang kata, dululah masa tengah hypermarket tengah gila-gila, Giant punya satu counter ni contoh, maaf jangan sebut brand. Okay. Hypermarket ada berapa row counter? Saya dulu duduk Shah Alam kalau pergi shopping dekat besar-besar tu, hypermarket, bukan supermarket, hypermarket, berapa counter? Ui, dia punya counter kan lebih ber-10, 15 counter. Satu counter 100K paling kurang. Satu troli orang tolak 400 lah kata. Ada kalau family besar, satu keluarga belanja 2 troli kan. Kalau dia ambil tak banyak, 10 sen je satu barang. Berapa dia dapat? Kan? Okay, penimbangan tu. So, sangat-sangat, sebenarnya kita rasa kecil tapi sangat-sangat besar sebab kebanyakan dosa-dosa besar dimulakan dengan dosa-dosa kecil. Sampailah dia buat dosa kecil tu sampai dia dah tak rasa apa? Tak rasa bersalah. Maka berlaku, bila dah tak rasa bersalah, dia akan buat dosa yang lebih besar, dosa lebih besar. Itu sebabnya agama kita, agama Islam menekankan ataupun melarang bermula daripada benda yang kita anggap remeh ni. Yang kita rasa macam, lah hai, tipu je pun, bukan banyak, bukan ambil banyak. Pusing je. Sebab tu banyak kan? RM2.99. 1 sen. Kalau yang masuk hari tu 50,000 orang, dia dapat berapa? Sebab tu bank ataupun kita nampak minyak ke kan naik 10 sen. Alah 10 sen je. Kau tak tahu berapa orang isi minyak. Kan? Kalau lori tu berapa liter diisi? Tak pernah orang beli minyak motor pun tak ada beli 1 liter lah kan? Allahu Akbar. Okay, so benda ni sangat-sangat berat. So jangan fikir benda nampak ringan tetapi sebenarnya sangat-sangat berat. Kesan dia sangat-sangat besar. Okay, kalau kita kata, alah bukan mencuri. Bukan merompak besar-besar tu. Orang tu lagi teruk mencuri merompaknya. Kalau 30 tahun berniaga dia buat kerja tu? Anak dia makan, bini dia makan. Nanti kita tengok macam mana Hamka sebut nanti. Allahu Akbar. Kita nampak 10 sen. Tapi kalau 500 orang kali dengan 30 tahun, berapa keuntungan dia? Allahu Akbar. Itulah dia kan, sebab itulah pahala ni ialah abstrak. Ghaib, tak nampak. Tapi sungguh pahala yang kita ni orang beriman tahan nafsu, ikut perintah Allah sami'na wa ata'na, pahala inilah yang akan berlipat-lipat kali ganda Allah gandakan dekat akhirat untuk menebus jiwa kita daripada kena azab api neraka. Tapi orang yang tak beriman, orang kafir, dia nampak keuntungan kat dunia semata-mata. Riba tu mengembang-kembangkan harta dia. Tapi kita orang beriman, kita kena yakin bahawa janji Allah, pahala kita menahan nafsu kita, okay? Tak menyiksa orang dengan riba dan sebagainya, yakinlah tak dilipat ganda di dunia, tapi Allah akan lipatkan dia pahala itu di akhirat nanti. Lagi satu, bab-bab rezeki ni antara yang paling penting ialah keberkatan. Okay? Allahu Akbar. So, Allah mengingatkan kita supaya apa ni? Supaya kita tak terjebak. Kita tak pandang enteng benda ni. Kita tak pandang ringan benda ni. Okay? Kalau orang bekerja tu jaga-jaga. Okay? Gaji ambil penuh. Kadang macam kita ni belum habis bulan dah ambil gaji. Kan? Siapa boleh jamin dia hidup sampai hujung bulan? Gaji dah ambil dah ni. Okay, sebab tu ada orang ni, dia tak akan usik gaji dia kalau dia tak habis bulan lagi. Ada orang macam tu. Sebab dia takut. Allah Akbar. Jauhnya lah kita dengan orang-orang macam tu Aduh, hai. Kita semuanya, payahlah deposit dulu. Kita macam tu. Kerja belum buat, advance medang. Kan? Allah Akbar. Subhanallah, sebab itulah kalau semua orang beriman dengan Al-Quran, adil dunia ni kan? Tapi malangnya tidak. Alright. So, even dalam khutbah wada' Nabi Muhammad SAW, Nabi ada mengingatkan dalam khutbah Nabi yang terakhir, iaitu jangan sekali-kali ambil harta orang. Jangan sekali-kali menzalimi, mengambil harta orang.
Ulama mengatakan bila ambil harta orang sama kau hisap darah orang tu. So jangan buat main walaupun ambil kata sikit je tapi sebenarnya telah hisap darah. Okey? Ibaratnya seperti cekik orang. Okey? Maknanya bila dia hisap darah tu mencekik orang, samalah dia sebenarnya telah mengkhianati. Okey? Tak jujur, menipu, mengkhianati urusan jual beli tu. Okey, urusan jual beli tu. So maknanya untuk dia dapat harta dia, untuk dia mengumpul harta, untuk dia mendapatkan keuntungan, dia sanggup cekik darah. Dia sanggup hisap darah. Cekik darah lah, selalu kita lebih familiar dengan cekik darah kan. Lagi sebab apa? Harga Yahudi. Kena macam tu lah kan. Okey. So untuk dapat harta sampai cekik darah orang, okey, maknanya samalah mengambil hak orang lain. Ingat firman Allah apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah Allah akan hisap. Kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seburuk-buruk walaupun sebesar zarah, sebaik-baik walaupun sebesar zarah pun tetap akan ditunjukkan pada kita nanti ya. Di akhirat nanti tetap akan ditunjukkan pada kita sebaik-baik amalan kita walaupun sebesar zarah dan seburuk-buruk amalan kita walaupun sebesar zarah. Okey, semua tu akan ditunjukkan kepada kita. Okey. So kesan-kesan, okey, kesan-kesan kalau orang berlaku curang dalam timbang ni. Yang pertama, okey. Kesan yang pertama ialah merosakkan harta. Kenapa dikatakan merosakkan harta? Sebab tak dapat keberkatan. Cekik darah, hisap darah. Okey. Yang kedua, merosakkan masyarakat. Merosakkan masyarakat sebab apa? Kalaulah orang yang ditipu tu tahu apa dia buat, dia akan ada balas dendam. Okey, dia nak membalas. Dia akan berlaku pemusuhan. Mengungkit-ungkit. Okey, untuk dapat dia akan buat mungkin jenayah untuk dapatkan untuk tebus balik kerugian dia tu. Okey. So sebab apa? Oh kalau dia boleh, kau ingat aku tak boleh buat. Dia akan buat pula benda yang sama, takut lebih teruk lagi. Dan silapnya lagi dia akan buat benda yang sama tu pada orang lain pula. Makanya jenayah tu tak berhenti. So dia merosakkan masyarakat. Dia merosakkan masyarakat sebab menjadikan masyarakat itu penuh dengan dendam dan permusuhan, bukan lagi berkasih sayang. Dia penuh dengan pemusuhan. Jangan pergi kedai dia tu silap bulan kan. Dia pulaukan lah, dia fitnah lah. Disebabkan apa? Kerana dendam, kerana geram, kerana sakit hati. Dia kata itu harga sedara. Rupa-rupa bukan harga sedara. Rupanya lagi kawan baik, lagi dia tekan harga rupa-rupanya. Kita pula kan dah melampau kita ni. Asalkan dia saudara kita, main ambil je, nak free je. Tak boleh lah macam tu. Okay? So, satu, merosakkan harta. Dua, merosakkan masyarakat. Sebab berlaku pemusuhan dan balas dendam. Yang ketiga, tu maknanya jenayah berantai lah. Bukan surat je berantai. Jenayah berantai sebabnya dia akan menjangkit. Mak dia beritahu kat anak dia, kau tahu tak pakcik kau tu? Ni mak nak cerita ni. Dah ada berantai dah. Bukan mak je menyampah. Anak cucu semua dah boykot. Pada satu kedai tu. Okay, wa'iyauzubillah min zalik. Dan yang ketiga sebenarnya dia merosakkan ekonomi. Merosakkan ekonomi disebabkan nak keuntungan tu sanggup bagi riba, sanggup menekan sebab nak dapatkan keuntungan yang berganda-ganda. Okey, maka Islam memang tak galakkan kita keuntungan yang melampau-lampau. Okay? Kita ada had ni, dalam Islam ada had untuk mengambil keuntungan. Bukan tak boleh ambil keuntungan, boleh, tapi ada hadnya. Okay? Lepas tu kita pula nak membersihkan harta kita tu, keluarkan zakat. Islam sangat menggalakkan sewa. Islam tak galakkan kita ambil riba, ambil interest. Okey, kalau kau bayar sewa setiap 30 bulan, sewa dia macam ni. Tapi kalau kau lebih 10 bulan, sewa dia up 10%. 20%. Contoh. Okey. Islam menggalakkan beri pinjaman. Okey. Tolong dengan niat menolong. Okey, kalau kita tengok surah apa ni? Ali Imran kan? Ali Imran 101, 102. Okey. Tengok. Tentang riba.
Okey, Islam bukan Baqarah rasanya. Pula nota riba. No, 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 no. Nanti. Nanti saya confirm kalau saya salah. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ayat 28 lebih eh? 28. Di ujung-ujung tu kan. Okey, ni ayat tentang riba 28. Ayat terpanjang kan tentang hutang kan 282 kan, satu muka surat. Okey. Ayat paling panjang dalam Al-Quran ialah itu, maknanya betapa detail sangat Allah huraikan. Okey. Ini dah ayat ujung. Ayat sebelum tu. Sebelum. Ni 280. 279. Okey. 278 start. Okey. Kalau kita perhatikan ni, Islam sangat-sangat melarang keras ambil riba. Okey. Maknanya kalau orang tu pinjam kita 2,000, lepas 10 tahun pun sepatutnya pulang 2,000. Okey. Tapi yang bestnya Allah kata apa? Ayat 280, jika orang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga dia lapang hidupnya, dan sebaliknya bahawa kamu sedekahkan hutang itu. Okey, itu duit saya. Ya, Allah kata itu duit kamu, maka kamu berhak untuk dapat balik duit itu, kamu bagilah dia tempoh masa. Tetapi Allah kata apa? Jika kamu sedekahkan hutang itu adalah lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui pahala yang besar yang kamu akan dapat kelak. Itu yang tadi saya katakan tadi apa? Pahala tu yang akan dilipat gandakan. Kita tak nampak kat dunia ni. Okey, kita sedekah tu macam habis duit aku 2,000. Okey, sangka kan dia nak bayar. Tapi kita tengok dia memang tak mampu-mampu juga. Okey, anak pula makin bertambah-tambah. Yang kecil pula dah besar pula nak sekolah, dah sekolah pula nak masuk U. Contoh kan, macam tak habis dia punya tu. So kita lepaskan, kita tak apalah, akak halalkan contoh. Okey, adik-beradik kita ke dia halalkan, sungguh pahala dia menghalalkan itu jauh lebih baik. Dan kalau kamu tahu. Okey, Allah Akbar. So Islam menggalakkan beri pinjam, buat sewa. Okey, bagi sewa itu terbaik, tapi jangan ambil riba. Sebab dia berbahaya. Okey, kesan yang tidak baik. Apa dia kesan yang tadi kita sebut tiga tu? Merosakkan harta, merosakkan masyarakat, dan merosakkan ekonomi sendiri. Keuntungan yang tidak berkat. Allah Akbar. So dalam surah ni Allah SWT nak memberitahu kita mana-mana manusia atau jin yang telah disenaraikan sebagai ahli neraka, okey, tidak boleh dikeluarkan lagi dari senarai itu. Sebab dia dah duduk, nama dia dah ada dalam senarai itu. Okey, begitu juga yang mana Allah SWT telah senaraikan sebagai ahli syurga juga tidak boleh dibuang dari senarai itu. Semuanya dah tertulis. Okey. Dah tertulis macam tu, buat apa nak beramal? Sebenarnya setiap apa yang kita buat, kalau kita ni boleh buat pilihan, itulah yang akan dihisap. Tapi ilmu Allah tahu tak sebenarnya apa yang kita akan pilih. Allah bagi pilihan. Contoh Fir'aun sangat-sangat zalim. Allah tetap datangkan Nabi Musa untuk berdakwah pada dia. Tapi apa yang dia pilih? So kita jangan buruk sangka dengan Allah, kata kalau dah takdir masuk neraka juga. Bukan. Sebenarnya Allah sentiasa beri kita pilihan. Sebab tu kita diminta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita buat pilihan yang tepat dengan berpandukan hidayah Quran dan Sunnah. Tapi selalunya bila tak bila sampai ke tahap nak kena buat keputusan tu, itulah akhirnya dia pilih ke arah neraka juga. Okey. Allah Akbar. Okey. So, wailul lil mutaffifin. Celakalah atas orang-orang yang curang itu. Wailul, celakalah, bentuk ancaman. So, yang kita kena sedar sangat-sangat ni, kita kalau baca Quran, kita bertadabbur, setiap ayat Quran tu, kita tengok, ayat ni siapa yang kata? Ayat ni untuk siapa?
Kan? Kita dah nampak dah, oh ayat ni rupanya ni skrip ahli neraka. Ni skrip ahli syurga. Oh ni Allah kata, katakanlah ya Muhammad. Sekarang ni bila dah belajar baru kita fikir, oh kenapa cool? Kenapa cool? Cool maknanya ibarat macam kita gaduh dengan suami kita, pergi cakap dengan ayah, kenapa kita gunakan anak kita? Sebab kita tengah bengkak dengan suami kita. So kalau kita ada perkataan, ada kalimah kul tu, selalunya Allah suruh Nabi Muhammad katakanlah, kan? Kul, katakanlah. Lepas tu ada bracket kan? Hai Muhammad. Maknanya, kalau ayat tu, contohnya ayat tu untuk orang kafir, maknanya betapa bencinya Allah pada orang kafir. Itu sehingga Allah tak cakap direct. Allah kata, ya Muhammad, kau katakan pada dia. Okay. So, lagi kita belajar Quran kan, lagi kita belajar tentang aspek bahasa dan sebagainya, lagi kita nampak, oh cool. Sebab tu orang Kristian, pendakwah Kristian, dia kata Nabi Muhammad nama dia 5 kali je dalam Quran. Ikutkan 4 sebab satu kali lagi tu nama Ahmad. Tapi nama Nabi Isa 25 kali. Kau kata Nabi kau hebat? Dia tak tahu dalam Quran kalau kul itu sebenarnya Allah tengah bercakap langsung dengan Nabi Muhammad. So kita kena ada hujah untuk mematahkan setiap dakwaan orang Kristian. Okay. So, subhanallah, mutaffifin ni bukan sekadar untuk orang yang berniaga. Konteks ni sangat-sangat luas sebenarnya. Okey, bukan sekadar dalam bisnes, sebab semua antara kita ni, semua antara kita hari ni, okey, semua ada hak untuk kita ada tanggungjawab untuk ditunaikan. Okey. So bila part kita nak lebih-lebih, tapi bila nak beri dekat orang, kita berkira-kira. Okey. So Allah mencela, Allah beri ancaman. Okey. Celakalah. Allahu Akbar. Dijelaskan siapakah al-mutaffifin ni, tengok dekat ayat 2. Ayat 2. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Iaitu siapakah mutaffifin? Alladzina. Isim mausul, maknanya menerangkan mutaffifin tu ialah iaitu apabila mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Bila dia membeli, dia nak lebih. Okey. Ada setengah orang dah bayar dah. Maknanya dah bungkus, dah timbang, dah bungkus, dia dah bayar. Tapi on the way dia nak keluar tu, dia sempat lagi petik. Contoh dia beli buah mata kucing. Pona tak buat macam tu. Okey, ataupun yang kat e-konsep ke mana yang ada jual timbang-timbang tu. Apa, kepek udang ke, muruku ke. Rasa dulu. Ada tak dia tulis itu free for testing? Tak ada. Kalau dia kata percuma untuk testing, silakan. Macam kita pergi kilang pula. Macam kita pergi kebun macam kalau kita ingat tak siapa pergi Madinah, kalau pergi shopping kurma kan, itu dia memang dah declare. Okey, masuk je dalam ni, free to test. Percuma tak? Percuma untuk rasa. Tapi kalau dekat e-konsep tu tak ada langsung statement percuma untuk trial ataupun testing. Kalau perfume kita ada nampak tester kan, lipstick ke apa ke kan, tester. Tapi buah jarang. Dia dah timbang, dah ikat, dah bayar, keluar kedai. Kadang-kadang setangkai dia ambil. Tolonglah bertaubat. Maknanya apa tu? Bila dia membeli, dia nak lebih. Cuba kalau dia meniaga. Siap kata apa? Ahem. Okay? Tak ada nak cuba-cuba, tak ada. Ni guarantee manis. Confirm. Ada orang macam tu. Kalau dia nak kedekut ke dia nak bahaya, itu hak dia. Tapi kita kalau sebagai pembeli tak ada hak. Kadang-kadang kita pula kena testing melampau-lampau kan. Sampai konyak, sampai sedara. Itu. Kalau dia bawa 5 anak dia, 5-5 dia suruh test. Macam bayangkan tu. Tak kesian kau yang meniaga tu. Kalau pergi pasar tani nak blok yang jual tu kadang-kadang, bukan pasar tani lah. Contohnya macam orang tu kita tahulah kan.
kebun yang sangat-sangat kecil dah lah. Kebun kecil tu, bulat tu. 3 kat 10. Cik, 4 lah. 3 tak cukup cik, anak saya ramai. 4 cik. Ataupun Susana nak sebut keep the change ke kan. Kalau pergi pasar raya besar, tak cukup 10 sen, troli kita tak keluar. Kan? Tak cukup 10 sen je pun, kau pergi cari 10 sen tu kat celah bawah kapet kursi pun cari kan. Sebab nak mencukup supaya troli kita boleh keluar. Tak keluar troli, tak cukup 10 sen je kadang-kadang. Tapi kenapa kita beli tengok dengan orang-orang yang penjajah kecil, kita berkira-kira. Kan? Okay. So, banyaklah benda-benda ni kalau kita perhatikan ni. Silat bulan. Bonus ni bonus. Tak dia ambil. Hadiah-hadiah. Kalau nak cakap, minta. Kalau dia bagi, barulah halal. Ni main ambil je. Lepas tu tak tunggu ia ketak. Jalan dah. Dah gigit buang kulit tu. Yang timbang tu timbang lah. Kau ambil tu tak kira mat. Mengambil hak orang. Okay, kena ingat tu. Ya Allah, takut sangat. Sebab ingat 4 soalan di akhirat. Apakah 4 soalan di akhirat? Yang akan ditanya di padang mahsyar. Kelak akan ditanya di hari kiamat. Okay. Antara soalan-soalannya ialah 4 soalan, iaitu tentang umur. Harta je ada 2. So dia jadi 5 lah. Kalau ikut topik, 4 topik. Tapi soalan tu jadi macam ni. Yang pertama yang akan ditanya ialah tentang umurnya, pada apa dia habiskan. Tentang masa mudanya, pada apa dia pergunakan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan harta tersebut. Sebab itulah Rasulullah ajar kita doa Allahumma kfini. Cukupkan. Bukan kita kalau doa, saya doa apa? Allah melimpah ruah bak air zam-zam yang tak habis-habis daripada Nabi Ismail sampai. Kau tahu tak kalau dah melimpah ruah tu, timbangan tu nanti, soalan tu nanti, nak menjawab tu nanti, kau sedekah melimpah ruah tak? Dah lah makan hari-hari buang. Kalau ada ayam nak bagi tak apa. Hasil tong sampah je yang makan. Okay. So hari ni harta yang paling berat sebab dari mana dan ke mana. Yang buat main ni. Sebab itulah Nabi sampai kata apa? Hidupkanlah dia bersama orang yang miskin. Supaya senang nanti di hari penghisaban. Tak banyak nak. Abdul Rahman bin Auf. Kan saya dah cerita minggu lepas rasanya. Kelas yang ni ke? Kadang-kadang takut saya cerita kat tempat lain. Okey, Abdul Rahman bin Auf, dia kalau dah makan ataupun dia dapat nikmat, dia menangis. Sebab dia takut apa? Dia takut dah dapat nikmat dunia, nanti dekat akhirat tak dapat. Okey. Dan tentang ilmu. Ilmu yang kita belajar ni. Apa yang kita tahu ni, adakah kita telah mengamalkan? Sebab tu timbangan ialah bukan apa yang kita tahu, tapi apa yang kita amalkan. So kalau dulu saya selalu sebut, Al-Quran bukan sekadar baca. Al-Quran kena ditadabbur, faham. Up lagi. Amalkan. Kalau amal, insya-Allah boleh sampaikan. Okay. Sahih hadis riwayat Tirmizi. Allahu Akbar. Kena ingat tu. Okay. Kenapa sangat-sangat penting. Okay. Sampai kat khutbah wada' pun Nabi kata jangan ambil hak orang. Okay. Impact dia. Sebab tu mutafifin ni nampak simple. Alah, aku ambil 10 sen je pun. Aku tipu 10 gram je pun. Tapi impact dia, nampak tak? Impact dia sangat besar dan sangat jauh sebab dia sampai hari kiamat. Lepas tu anak cucu makan pula tu harta tu. Kita wariskan pula tu. Cuba bayangkan. Harta penat-penat kumpul, bila kita mati, jadi pergaduhan, perebutan. Sampai nak berbunuh-bunuh, berdengki-dengki, berbomoh-bomoh. Tak cukup bomoh dalam Malaysia, pergi bomoh Siam. Sebab apa? Sebab harta tu tak berkat. Ni kita tak nak tu. Terseksanya nanti dalam kubur. Allahu Akbar. Dalam hidup rasa-rasa ingatkan macam tenang rupanya. Sampai ke akhirat tak tenang langsung. Okey. Tu Allahu Akbar. Lepas ni jangan pandang ringan surah Al-Mutaffifin. Sebab tu surah ni ibarat, ulama kata ibarat surah yang sangat tajam. Ibarat senjata yang sangat tajam, dia akan mencocok siapa sahaja. Tak kira kau beriman, kau kata kau beriman ke, kau tak beriman ke, engkau
tutup aurat ke, kau tutup aurat ke, kau Bilal ke, kau imam ke, kau AJK masjid ke, kau tak ke, kau suri rumah ke, surah ni untuk kita semua. Sebab kita semua ada tanggungjawab. Okey. Allah Akbar. Ayat 1 apa ayat 2 ni. Okey. Yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Okey. Bila dengan orang lain. Cuba tengok ayat ketiga pula, tambahan kepada perangai Al-Mutaffifin ni. Kenapa sampai dia dipanggil, disumpah celaka. Okey. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Okey, tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan. Ada orang dia letak apa? Sesuatu dalam dia punya penimbang atau penyukat tu supaya menambah berat. Cerita apa tu? Sudin. Ali Baba, kan? Ali Baba. Bukan Ali Baba. Aku mati dalam iman tu je. Cerita apa tu? Pangkah toilet tu. Alibaba lah kan. 40 penyamuk. Alibaba dan 40 penyamuk. Yes. Okay. Dia apa? Dia tipu, dia letak itu dia letak gam itu dia tahu Aziz Sata ada emas. Bukan. Minta maaf. Silap. Yang maksud saya ni ialah orang sengaja letak sesuatu untuk memberatkan timbangan dia supaya bila dia timbang barang untuk dijual, kuranglah berat orang dapat. Contohnya orang tu beli 1 kilo, rupanya bila balik cuma 800 gram. Sedangkan dia diminta untuk membayar harga 1 kilo. Tu maknanya dia letakkan 200 gram lah pemberat dekat penimbang dia. Durian kan kulit. Tapi kulit. Okey. So kita kena telus lah. Okay. Tapi kalau kita akad dua-dua redha, tu lain. Okay. So ada orang dia meletakkan sesuatu untung, yes, untung. Tapi tidak benar. Melakukan sesuatu perkara yang yang batil lah kiranya. Okay. Pernah satu kisah Nabi Muhammad SAW lalu dekat pasar, okay, orang tu jual kurma. Nabi dipkan tangan dia dalam tu, rupanya dekat bawah tu kurma basah. Maknanya bercampur dengan kurma yang tidak elok. Nabi bertanya, kenapa kau tak letak kurma yang basah ni di atas? Itu kalau letak kat atas, nanti tak lakulah. Ibaratnya macam tu lah. Ibarat macam tu. So kat situ pun dah tak boleh. Tak boleh, maknanya kita campurkan barang elok dengan barang tak elok pun tak boleh. Okay? Kalau macam pasar borong kan, benda nak expired tu dia jual murah, dia letak kat meja depan tu. Kita pun tahu ni dah nak expired. Kan? So kena declare lah. Okay, kena declare. So apakah ciri mutaffifin ni? 2 ciri lah. 2 ciri iaitu pada ayat 2 dan ayat 3, iaitu apabila dia membeli dia nak lebih-lebih, tapi apabila dia menjual dia nak kurangkan. Okay? So konteks ni kalau kita luaskan lagi, itu yang termasuk konteks hal suami ke isteri ke, suami dan isteri, pekerja dan majikan, okey. Dan sebagainya. Okey. Luaskan lagi konteks mutaffifin ni Okey, kalau tengok surah An-Nisa ayat 29, ni yang tadi saya sebut, kalau jual beli kena dalam redha. Surah An-Nisa ayat 29. Ni juga ayat seruan untuk orang beriman Orang-orang yang sedang nak meningkatkan keimanannya, Allah kata apa? Ada larangan kat situ. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara sesama kamu dengan jalan yang batil. Tadi itulah timbangan tu dia letakkan sesuatu untuk menambah berat. Okay? Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Kecuali kamu redha antara kamu. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Sebab tu saya jual, saya beli. Walaupun tu batu jalan raya,
Ah, dia jual harga 200 seketul, tapi sebab kita dah kata saya beli, maknanya kau dah redha lah tu dia jual harga 200 walaupun tu bukan belian rupanya. Tu batu, batu tepi jalan. Sebab dah redha. Anta radin minkum. Okey, wala taqtulu anfusakum. Sebab boleh sampai ke tak bunuh kalau tak redha tu. Innallaha kana bikum rahima. Okey, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey. Okay, so dua ciri al-mutaffifin dalam ayat ini 2 dan 3 ialah bila part dia dia nak lebih, tapi bila untuk orang lain dia mengurangkan. Okay. Okay, seterusnya ayat 4. Ayat 4. Ni puncoy. Okay. Kenapa dia buat lagu tu? Kenapa dia buat perangai tu? Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula setelah mati? Liyaumin azim, pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Okey, so puncanya tadi tu dua perangai tu, dia buat perangai dua tu, kenapa? Puncanya ialah ni dia pada ayat 4. Puncanya sebab tak yakin. Okey, letakkan dekat buku kita, buku Hamka kita tu, dia tulis situ, apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Letak juga dekat atas menyangka tu yakin. Maknanya mereka tak sangka, adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan? Maknanya dia tak beriman pada hari akhirat. Kalau dia yakin semua ni akan dihisap, kita akan dimatikan. Kemudian sampai nanti sangkakala kedua kita akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dihisap. Tu tadi 4 soalan tadi tu akan ditanya. Okey? 5 soalan. 4-5 soalan tadi akan ditanya. Okey? Sedangkan satu hari sekurang-kurang kita 17 kali baca apa? Maliki yaumiddin. Surah Al-Infitar ditutup dengan Yaumiddin. Kenapa kau lupa? Sepatutnya kau ingat. Setiap rakaat kau baca. Maliki yaumiddin. Ad-din tu juga maksud hutang. Hutang kena bayar. Maknanya apa je kita pinjam, yang Allah dah bagi modal kat dunia ni, kena jawab. Okay? Kalau berhutang dengan Allah, dia boleh takut. Kalau hutang tu dah settle kat dunia, tak apa. Tapi kalau kat akhirat, dah sampai kiamat, dah mati, tak settle hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan Allah, Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau hutang dengan orang, tu yang muflis tu nanti. Okey, sahabat tanya Rasulullah. Ya Rasulullah tanya pada sahabat. Minta maaf terbalik. Rasulullah tanya pada sahabat, siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang muflis? Okey. Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa dan zakat. Dia juga dalam masa yang sama datang dengan membawa dosa menghina orang, 1. Menuduh orang, 2. Makan harta orang lain, 3. 4. Membunuh, 5. Memukul orang. So kalau dalam konteks surah kita ni maknanya makan harta orang lain. Tapi tak mustahil bila mangsa dapat tahu, tu yang boleh sampai ke tahap bunuh. So macam semua tu ada sebenarnya. Menghina orang, menuduh orang, makan harta orang lain, membunuh dan memukul orang. Ni dia bawa pahala banyak tak ni? Banyak. Kan Nabi kata, datang banyak bawa pahala solat, puasa, zakat, tapi dalam masa yang sama bawa dosa ni. Lalu diberi segala pahala amal-amalnya itu kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Jika telah habis pahalanya sebelum dapat dibayar kepada orang yang dizaliminya, maka dosa-dosa orang-orang yang dizalimi tersebut akan dilemparkan kepadanya pula. Lalu dia kemudian yang dicampakkan ke dalam api neraka. Wa'iyuzubillah misalnya.
Kalau 30 tahun buat kerja tu, macam mana tu? Memang muflis lah jawabnya. Okay, itu yang sangat-sangat menakutkan. Okay, so apakah tidak yakin? Apakah kamu tak menyangka bahawa orang-orang itu, orang itu maknanya mutafifin tu lain, adakah mereka tak menyangka bahawa mereka itu akan dibangkitkan? Mub'atsun. Okay, antara doa paling pendek sebelum tidur, apa dia? Doa yang kita baca sebelum tidur. Agak pendek lah. Buka perisai Muslim. Nombor 28. Untuk 104 je saya. Sekejap Bacaan sebelum tidur. 104. Kan pendek je doa tu. Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak. Ni mub'asun. Ni ada tab'asu. Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Okey, 3 kali baca sebelum tidur. Okey, lafaz Abu Daud, apabila Rasulullah SAW dah tidur, baginda meletakkan tangan kanan di bawah pipinya dan membaca doa ini. Apabila Rasulullah SAW dah tidur, baginda SAW meletakkan tangan kanan di bawah pipinya, kemudian membaca doa ini. Okey, so sambil-sambil kibas tilam kita tu, selimut kita tu, okey, bacalah doa ni. Sebab sangat pendek. Allahumma kini azabak yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, pelihara aku daripada azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Supaya kita selalu pasakkan diri kita. Kita nak tidur ni, kita nak pergi mati. Kalau kita bangun besok, bonus lah. Allah nak bagi kita peluang untuk bertaubat lagi, untuk tambah lagi pahala kita, untuk menyesali dan minta ampun. Kan? Sebab tu bila bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Sebab tu kita nak tidur, Bismikallahumma amutu ahya. Sebab kita dengan nama Allah, aku mati sebenarnya. Dengan nama Allah, aku mati. Okay. So, ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Sebab tu Syed Qutb mengatakan juzuk amma ni, juzuk 30 ni adalah juzuk Yaumul Qiyamah. Boleh katakan setiap surah memang akan menceritakan tentang hari kiamat. Sama ada hari kehancuran, hari kita dibangkitkan dan hari penghisaban. Tanda-tanda, okey, balasan-balasan. Allahu Akbar. Okay? Kita tahu rukun iman kita tu, nombor 1 beriman pada Allah, juga termasuk beriman pada hari akhirat. Okay? So dia kata dia beriman. Tapi dia menipu timbangan, sebenarnya belum cukup lagi. Okay, kalau nombor 1 beriman pada Allah. Kenapa nombor 1 tu beriman pada Allah? Sebab kalau kau beriman pada Allah, kau mesti beriman pada perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Kita belajar Riyadhus Shalihin kan? Sami'na wa ata'na. Okay, so kalau kau menipu timbangan, samalah juga nombor 1-nya, engkau tak beriman kepada Allah. Okay, sama, jadinya sama. Okay, yang dia sebut 17 kali sehari dalam 17 rakaat tu, dia tak beriman. Dia tak yakin. Dia tak yakin bahawa satu hari nanti akan dibangkitkan. Dan semua orang yakin kita akan mati. Semua orang yakin kita ni akan mati, betul? Okey? Tetapi kita selalu lupa yang kita ni akan dibangkitkan semula untuk dihisap. Sebab tu kita ni lebih risau minggu depan cukup tak bekalan kita. Stok beras, sardin cukup tak, macam itu kan awal-awal PKP kan, sangat-sangat takut, semua panic buying kan. Okey? Mencukupkan stok makanan kita. Tapi kita risau tak? Okay, kita risau tak tentang bekalan hari kiamat, hari akhirat kita nanti. Okey, jadinya so apa puncanya jadi 2 tadi tu? Kalau part menjual, dia kurangkan. Kalau part membeli, dia nak lebih-lebih. So puncanya ialah nombor 1, kerana dia sangka. Dia lupa. Dia tak yakin pada hari kebangkitan. Okey. So Allah nak bagi tahu apa kat sini? 2 sifat buruk tadi tu. 2 sifat buruk yang merangkumi tadi tu, kalau part dia nak lebih, sebenarnya itu ialah sifat tamak. Mutafifin ni dia ada 2 sifat buruk, iaitu tamak. Sebab part dia sebenarnya dah cukup dah, hak dia dah dipenuhi, tapi dia nak lagi dan lagi dan lagi. Dia nak lebih-lebih. Dia bukan nak lebih, dia nak lebih-lebih.
Nak lebih lain, nak lebih-lebih tu memang melampau. Maknanya dah melampaui batas, sebab tu nanti kita jumpa golongan melampau batas. Okey, terima kasih Kak Z, Kak Rita, Kak Nursiah Nordin, Kak Azni Talib. Alhamdulillah dapat bersama pagi ni dan lain-lain. Okay. So, impactnya, okay, mereka akan dapat perangai satu tamak bila tak percaya pada hari kiamat. So, dapat bersifat tamak, dan yang kedua ialah al-bakhil. Okay, but dia nak lebih-lebih tu dia jadi tamak, dan bila part memberi dia jadi bakhil, kedekut. Berkira-kira nak mengeluarkan, nak memberi. So, dua perangai buruk lah. Okay, tamak dan bakhil. Kesan dia tak beriman pada hari akhirat. Sebab tu kita banyak jumpa ayat-ayat kan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah terus lepas tu apa? Yaumil akhir. Okay, sebab kalau kau kata kau beriman pada Allah, seharusnya engkau kena ingat bahawa semua apa yang kau buat ni akan dihitung, akan dihisap. Allahu Akbar. Kenapa juga ulama mengatakan kebanyakan ayat man amana billah wal yaumil akhir? Sebab kita solat ni, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah, kita tak nampak. Tapi perbuatan-perbuatan yang bawa kesan pada hari akhirat tu kita nampak tak? Kita nampak. Kita sedar. Kadang-kadang tu kita sedar, kita ni tamak. Kita sedar, kita ni bakhil. Tapi tahu, sebut beriman pada hari akhirat. Tapi perangai tamak dan bakhil. Tu yang tak betul tu. Sebab tu ayat kebanyakannya man amana billah wal yaumil akhir. Allah peringatkan banyak kali untuk kita. Okay. So kalau kau kata kau solat sebab kau yakin dapat pahala. Tapi amalan-amalan kau tu okay, menentukan kita kat hari akhirat nanti, ahli syurga ke ahli neraka tu, itu kita tak rasa. Maksudnya macam ni. Saya suka satu statement tu. Bila kau berdoa, engkau yakin Allah Maha mendengar. Tapi bila kau buat dosa, kenapa kau tak yakin Allah itu Maha melihat? Sebab tu Allah selalu gandingkan wahwa sami'ul basir. Okey, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah semua asmaul husna, nama-nama yang terindah, maka berdoalah. Doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Kerana kita yakin Allah as-sami', Allah al-basir, maka kita solat, kita puasa, kita zakat. Okey? Kita buat ibadah walaupun dikala orang tak nampak. Sebab kita yakin Allah al-basir. Itu namanya doa ibadah. Kenapa kita beristighfar? Kenapa kita bertaubat? Sebab kita yakin Allah at-tawwab. Okay? So, hari ni, engkau ketika berdoa, engkau yakin Allah Maha mendengar. Tapi kenapa ketika kau berbuat dosa, engkau seperti tak yakin Allah itu Maha melihat? Itu adalah satu renungan untuk kita sebenarnya. Betapa banyaknya ayat Allah, Allahu Sami'ul Basir. Sebab itulah memang wajib kita mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Kalau kita baca Quran, kita mesti jumpa punya Asmaul Husna. Mesti jumpa. Allah keep on introducing. Dia siapa dia? Separuh Fatihah ialah tentang pemujian dan pemujaan Allah. Sebab tu Al-Fatihah 1 sampai 4 tidak ada dhamir. Dia bukan kata-kata fi'il. Dia adalah kata isim. Allah memberitahu siapa dia. Barulah ayat 5, iyyaka na'budu. Baru ada fi'il. Baru ada dhamir. Kan kelas Fatihah kita tahun lepas. Tahun ni tahun lepas kita dah khatam kan. Ingat kena selalu refresh Fatihah kita. Okay, jangan lupa sentiasa tadabbur Fatihah kita. Allah Akbar. Sahabat, saya mengata lebih ni, kenapa saya semangat pagi? Sebab lebih untuk diri saya sendiri. Peringatan untuk kita semua. Allah Akbar. Selalu lupa tentang hari kiamat. Padahal kita sebut banyak-banyak kali. Setiap kali baca Fatihah. Okay. So, puncanya Allah dah beritahu siap-siap dah. Puncanya lah kerana kamu lupa atau kamu tak yakin
tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari penghisaban. So orang-orang kafir Quraisy pun memang mereka suka menipu dalam perniagaan. Okey. Itulah mereka ditegur dalam surah ni. Mereka bukan saja tuduh Nabi macam-macam, Nabi gila dan sebagainya. Bila Nabi tegur, jangan menipu nanti malam, mereka tak terima. Mereka tak terima. Okey. Sebab fasa surah Mutaffifin turun ni fasa dakwah terbuka, dah masuk fasa sebab dia ni turun pada tahun ke-4 ke-5 kenabian. Nabi dah berdakwah secara terbuka. Okay. Okay, seterusnya. Allah huraikan lagi hari kiamat tu apa? Hari kebangkitan, okey. Iaitu liyaumin azim. Buat hari yang sangat-sangat besar, azim, agung, sangat besar, sangat keren. Okay, liyaumin azim. Okey. Sesuatu kalau apa tu perempuan mengandung pun boleh bersalin. Kita kadang-kadang ada orang sakit bersalin 12 jam nak keluarkan anak. Yang ini tak ada apa-apa sebab pun boleh sampai beranak. Maknanya apa, sangat-sangat besar, sangat-sangat berat ni hari kiamat tu. Okey. Allahu akbar. Perempuan yang menyusu pun boleh melepaskan anaknya. Okey, kalau kita tengok surah Al-Qamar. Surah ke-54. Allah gambarkan juga dalam surah Al-Qamar ini pada ayat 8 iaitu Yaumun Asr. Kita baca surah selalu apa? Inna ma'al usri yusri, kesulitan, berat. Okay? Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada penyeru itu. Pada saat demikian orang-orang kafir berkata hari ini adalah hari yang amat sukar. Yalah, matahari dikatakan sangat-sangat dekat. Kan? Sangat-sangat baik. Sebelum kita dah banyak dah huraikan tentang hari kiamat. Okey. Sebelum ni kita dah tahu hadis apa? Semua dibangkitkan berkaki ayam, tak berkhatan, kan? Okey. Walaupun bertelanjang tapi tak ada siapa pun peduli sebab apa? Sampai tak sempat nak tengok orang punya anu tu. Kan? Kalau sekarang ni maksud saya lah dulu-dulu kan. Masa saya belajar dulu, saya pernah masa musim panas kan, orang putih ni dia duduk beach, bukan bikini tau, memang tak pakai apa. Budak-budak Malaysia, budak-budak lelaki, kadang-kadang kita terdengar lah ada orang borak, habis kelas je nak pergi beach, wayang free. Okay, so di dunia kita heran tengok orang telanjang, tapi nanti kat hari kebangkitan sudah tidak heran lagi. Okay, bangkit telanjang, tak pakai slipper, lagi apa? Tak berkhatan. Ingat kita dah pernah jumpa hadis tu. Okay. Tapi kalau orang yang beriman dapat apa? Itu kalau orang tak beriman, orang kafir. Kalau orang beriman, dia dapat naungan. Apakah 7 golongan yang dapat naungan Arash tu? Iaitu, ni pun semua orang dah tahu kan? So kita ingatkan, pemimpin yang adil, pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul kerana dia dan berpisah kerananya, seorang lelaki-lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik lalu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkannya dengan kanannya. Okey, dan seseorang yang berzikir kerana Allah dalam keadaan sepi lalu dia meneteskan air mata. Semoga kita termasuk dalam 7 golongan ni, tapi rasanya pemimpin dah kena tolak, bukan? Muda, aku dah tua, tak. Okey, seorang hatinya bergantung dengan masjid, tak juga. Ceklah di sini. Cuba tanda kita ni masuk dalam golongan mana? Sebab kita mudah-mudahan, tapi kita berharap, kan? Rukun ibadah apa? Cinta, harap dan takut. Kita sangat mengharap naungan Allah pada hari kiamat nanti. Okey, 7 golongan yang mendapat naungan. Naungan apa? Arash tau. Arash tu besar mana? Kita belajar itu. Dari telinga ke bahu je berapa? 700 tahun. Kalau kenderaan selaju matahari, maknanya satu hari bersama 1 tahun. Bersama 225,500 putaran.
Baru sini nak ke sini itu kelas apa itu? Kelas Al-Majid. Okey, kelas Isnin hari tu. Allahu Akbar. Okey, mudah-mudahan kita antara di dalam 7 golongan ini insya-Allah anak zuriat keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Okey. Allahu Akbar. Seterusnya ayat 6. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang akan bangkit manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin. Okey. Allahu Akbar. So maknanya orang-orang yang beriman dia akan dimudahkan. Tapi kalau untuk orang-orang yang kafir, orang mutafifin ni, okey, dia akan disukarkan, diberatkan. Okey. Jom kita baca muka surat 104. Buku tafsir Hamka kita, okey, buka muka surat 104. Penimbang yang curang. Asal mendapat keuntungan agak banyak, orang tidak segan berlaku curang. Baik dalam menyukat dan menggantang ataupun dalam menimbang sesuatu barang yang sedang diperniagakan. Mereka mempunyai dua macam sukat. Gantang ataupun anak timbangan sukatan untuk pembeli. Beza dengan sukatan untuk penjual, itulah orang-orang yang celaka. Wailul lil mutaffifin. Ayat 1. Ayat selanjutnya berturut menjelaskan kecurangan itu. Okey, ini kan akak share dekat grup. Okey. Saya jumpa ni dekat FB baru-baru ni. Okey. Tengok orang Arab ni, dia jual apa? Dia jual syai, teh. Dia jual teh. Okey, perhatikan dekat timbangan yang sebelah tu dia letak paper yang sama dia guna untuk bungkus teh tu. Okey. Salah satu pembeli bertanya, "Kenapa anda menaruh kantung kertas di bawah batu timbangan?" Beliau menjawab, "Aku menjual teh kepadamu, bukan kertasnya." Masya Allah, tabarakallah. Sangat-sangat prihatin. Okey, sangat-sangat. Kalau kita ingat sahabat kan berlari berjumpa dengan Rasulullah sambil berlutut. Kerana apa? Kerana takut hisap. Apa dalam hati Allah akan hisap. Dia sangat-sangat takut. Seorang yang fokus pada hari kiamat, fokus pada hari akhirat, setiap perkara apa yang dia buat tu, dia ingat pada hari akhirat. Pada hari kebangkitan, hari penghisapan. Okay, ayat selanjutnya berturut menjelaskan kecurangan itu yang iaitu ayat kedua, yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka minta dipenuhi sebab mereka tidak mahu dirugikan. Maka awaslah dia, hati-hati melihat bagaimana orang itu menyukat atau menggantang. Sila bulan dia bawa penimbang dia sendiri. Pergi melampau lah tu. Okay, itu yang tadi ada riwayat mengatakan nama dia Abu Juhainah, tak silap saya. Dia orang Madinah. Bila dia pergi Mekah sampai bawa timbangan. Ada timbangan kecil, ada timbangan besar. Bila time dia menjual dia pakai timbangan besar. Bila dia membeli dia pakai timbangan besar. Tapi bila dia menjual dia pakai timbangan kecil. Okay. So ayat 3, tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka merugikan. Okay. So dengar ayat ni, jangan kita tengok orang meniaga je. Ingat siapa? Semua. Termasuk kita. Ayat ni untuk kita. Okey, muka surat 105. Dibuatnya sukatan ataupun timbangan yang curang. Kelihatan dari luar bagus padahal di dalamnya ada alas sukatan. Sehingga kalau digunakan isinya jadi kurang dari yang semestinya. Atau anak timbangan dikurangkan beratnya dari yang semestinya. Atau timbangan itu sendiri dirosakkan dengan tidak jelas. Okey. Maknanya tak ketara. Dia buat apa? Kedudukan penimbang tu orang tak boleh tengok lah, kan? Tak nampak lah dan sebagainya. Okay? Pada ayat yang pertama dikatakanlah wailun bagi mereka. Artinya celakalah mereka. Mereka lah pangkal bala. Saya highlight tu pangkal bala. Hamka menggunakan pangkal tau. Kita tak tahu hujung pangkal. Pangkal bala. Iaitu merosak pasaran dan merosak amanah. Kenapa dia jadi pangkal kepada sesuatu bala? Sebab dia merupakan perosak pasaran dan
merosak amanah. Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahawa keuntungan yang didapatkan dengan cara demikian bukanlah keuntungan yang terpuji. Kalau bukan dalam Islam pun, dalam ilmu keduniaan pun, menipu itu satu benda yang tidak elok kan, yang bukan sesuatu yang keuntungan yang tak terpuji. Kerana ia merugikan orang lain dan merosak pasaran dan mencalar nama baik bagi para saudagar yang berniaga di tempat itu. Kerana satu stall ataupun satu kedai yang menipu, habis semua orang dah tak pergi situ dah. Ya, kalau contohnya gerai tu dekat-dekat kan. Katalah di hari yang sama ada 2 pasar. Orang sanggup tak pergi pasar yang tu. Sebab apa? Kerana seorang dua saja yang buat perangai. Tapi habis orang lain pun tak dapat. Ataupun terkena kesan tu tempias. Okay. Mencalar nama baik bagi para saudagar yang berniaga di tempat itu. Seperti Hamka mengatakan seperti seekor kerbau yang berkubang, semua kena lumpurnya. Itu tahu Hamka daripada mana? Situ kan kawasan sawah padi kan. Jadi kerbau lah perumpamaan dia. Okay. Jadi Allah menjanjikan apa ni? Maknanya Allah menjanjikan kecelakaan. Allah bukan menjanjikan keuntungan. Allah menjanjikan kecelakaan bagi orang yang curang dalam menimbang. Okay. Sebab merosakkan amalan. Dan kalau kita perhatikan harta ni, bab mengumpul harta, bab belanjakan harta, bab cara dapatkan harta, ia termasuk dalam maqasid syariah Islam. Maksudnya dalam Islam benda bab harta ni sangat kritis, sangat penting. Sampai ada hukum-hukumnya. Sebab dia termasuk dalam maqasid syariah, maknanya dia sangat-sangat penting. Perkara yang mesti dipelihara sebab dia membabitkan keturunan juga. Dia membabitkan keturunan. Sampailah bayangkan kerana harta tu dia membabitkan pemikiran, okey, akal. Dia baca Quran tak masuk-masuk. Okey, asal Quran dia tak sempat semedang. Meeting. Sorry. Dulu 1 kilang, sekarang ni I ada 3 kilang. Meeting dah jadi 3. Jadi tak sempatlah nak masuk kelas. Okey. So, dia akan melibatkan banyak benda. Dia bukan sekadar merosakkan nama baik. Dia merosakkan keturunan, merosakkan akal, merosakkan jasad. Okey, sebab namanya apa tadi? Ambil hak orang lain. Kan nanti muflis dekat akhirat. Okey, untuk dapat harta dia sanggup. So, apa kesannya tadi? Kesan dia tadi, hadis yang tadi Rasulullah kata apa? Siapakah orang yang muflis di akhirat? Bukan orang yang tak berharta, tapi orang yang antaranya mengambil hak orang lain. Okey. Peringkat seterusnya, wailun, celakalah dia. Ingat sekali lagi kita kena ingat bila kita tadabbur, kita baca Al-Quran, kita tengok juga ayat tu untuk siapa? Ayat tu diucap oleh siapa? Skrip tu untuk siapa? Okey, kalau itu ahli syurga, ayat tu untuk penghuni syurga, Allahumma ij'alna minhum. Kalau ayat neraka, skrip neraka, Allahu musta'an, ya Allah tolonglah kami. Ataupun Allahumma ajirna minan nar. Kena doa minta dilindungi, dijauhkan. Okey, sebab kecurangan yang demikian akan membawa budi pekertinya sendiri menjadi kasar. Tiba-tiba perangai. Dulu elok je cakap lemah lembut. Sekarang ni sorry. Tak. Apa? Okay. Time is money, you know. Pak, letak. Kalau hello cakap nak borak kejap. Oh, sorry. I tak ada masa dah nak borak-borak. Okay. Apa? Nak beli? Oh, bukan. Dah. Tak ada Dia cuma angkat telefon tu untuk order je. Selain daripada order, tak payah dia layan. Sampai begitu sekali. Rosak hubungan Dulu selalu balik kampung waktu dia berniaga kecil-kecil lah. Berniaga kat bonet je. Ada masa untuk silaturahim. Sekarang ni tak boleh lah mak. Sibuk. Okay. Allahu Akbar. Okay. Kan. Apa? Kejora Holding. Megah Holding. Megah Holding. Dia kalau kau tak ada holding, tak sekufu. Allahu Akbar. Okay. Hai. Kadang tu lah letih tengok drama Melayu tu kan. Pukul 7 tu. Nasib kita dah tak terlibat. Dah menjauhi lah drama-drama tu kan. Dia bab nak menjodohkan anak tu je lah kerja dia. Dah kumpul harta, dah ada holdings, nak jodohkan anak pula.
Allahu Akbar. Tidak merasa tergetar hatinya. Ni tadi apa yang rosak ni? Kenapa jadi celaka? Hamka kata, kenapa jadi celaka? Nombor 1, celaka budi pekerti. Kemudian, dia tidak merasa tergetar hatinya memberikan rezeki yang didapatnya dengan curang itu sebagai belanja anak dan isterinya. Dia tak risau pun harta yang diambil hak orang tu dia bagi anak bini dia makan. Tak tergetar rasa hatinya. Dia tak kecut perut. Dia tak risau. Dia ada aku kisah. Macam itulah ibaratnya. Yang penting cuti sekolah je, beli luggage. Kadang kan kita ni janganlah melampau ya. Beli luggage pun nak up. Orang pun tahulah luggage. Terus keluar soalan apa? Nak pergi mana tu? Dia sengaja sebenarnya supaya dia pancing orang tanya dia. Lepas tu beli banyak luggage. Mana apa? Pergi sekeluarga. Maknanya bukan pergi dia je. I bawa my in-laws. Okay. Biras pun bawa. Cuba bayang tu. Biras pun dia belanja. Maknanya apa tu? Kaya gila lah. Okay. Megah. Ya Allah, nama pun dah Megah Holding kan. Janganlah nama Megah Holding bahaya. Takut belum kaya dah megah. Allah Akbar. Okay. So tak tergetar. Ya Allah, kita kalau tengok kan bahasa yang digunakan oleh Hamka ni. Sebab tu saya pun selalu dengar Ustaz Fazrul ke Ustaz Syarif, dia selalu kata kalau bagi kita yang layman ni, yang baru nak menjinakkan diri dalam ilmu tadabbur ni, gunalah tafsir Hamka. Sebab bahasa dia tu, sebab dia orang Nusantara juga kan. Bahasa dia tu boleh menggetar hati kita. Okay. Tidak merasa tergetar hatinya memberikan rezeki yang didapatinya dengan curang itu sebagai belanja anak isterinya. So tanya hati kita, ya Allah, bergetar tak? Kau tak bergetar tu maknanya apa? Tak takut hari kiamat lah tu. Okay. Lalu mereka makan dan minum. Elok dia anak beranak makan minum. Itulah suatu kecelakaan. So Hamka mendeskripsikan lagi apa bentuk kecelakaan tu. Apa bentuk wailun tu? Maknanya bukan celaka ke akhirat lagi. Tadi siapakah yang muflis di akhirat? Rasulullah tanya, betul. So ini pula wailun di dunia lagi. Iaitu tidak merasa bersalah pun bagi anak bini makan. Okay. Dia perangai jadi kasar. Dulu dia pemurah, sekarang dia berkira-kira dan sebagainya. Okay. So kerap kali juga wailun itu diartikan neraka. Okay. Memang orang-orang yang berlaku curang itu membuat neraka dalam dunia. Allah, highlight saya. Color ayat tu. Tengok kata Hamka. Dia bukan neraka yang kat akhirat tu. Dia buat neraka dalam dunia ini. Apa ayat dia? Makan dalam kan? Kerana mereka merosak pasaran. Kecurangan niaga seperti ini adalah termasuk perbuatan korupsi juga. Korupsi apa korupsi? Rasuah. Okay? Ini termasuk dalam rasuah juga. Maka datanglah teguran Allah berupa pertanyaan ayat 4 ni. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Okay? Kalau dia lupa, patutnya tak boleh lupa sebab setiap rakaat baca Maliki Yaumiddin. Sepatutnya tak boleh lupa, tapi boleh lupa. Boleh pula macam tak sangka, iaitu ataupun juga tak yakin. Apakah tidak terkenang dalam hati mereka bahawa kekayaan yang didapat dengan jalan curang dan merugikan orang lain itu tidaklah akan kekal. Tidak akan kekal. Bahawa ia akan berkumpul menjadi wang panas. Gariskan tu. Highlight tu. Wang panas yang membawa bencana. Tadi dia buat neraka dalam dunia. Wang panas. Dan kalau dia mati, highlight mati tu, sedikit pun harta itu tidak akan dapat menolong dia. Kita selalu cakap apa? Yelah kan, hari tu dah beli 3 dah rumah. Tapi you kan tahu anak I 4. Tu yang I kumpul lagi ni. Sebab nak beli lagi 1. Dia sangka harta tu boleh tolong dia. Kat akhirat, Hamka kata, tak. Tak akan dapat menolong dia. Dan pada harta demikian, tidak ada keberkatan sedikit pun. Highlight benda tu. Tidak ada keberkatan sedikit pun.
Jangan bawa main bila harta tak berkat ni, tak tenang. Kalau beramal ibadah semuanya tak sempat. Okey. Kan ada orang bertanya dekat ulama kan. Kau kata apa tu? Kalau tak tahajud, tak puasa tak tu, nanti hidup susah, sengsara. Tapi aku senang je. Harta senang je, bisnes okey je, bertambah lagi. So apa ulama tanya? Ulama kata, engkau sempat tak bangun malam untuk beramal ibadah? Dia kata, itulah kecelakaannya. Itulah malangnya. Bukan tengok harta yang makin bertimbun. Bila harta bertimbun, kita rasa physically memang kita nampak harta tu menimbun. Tapi sebenarnya hubungan dengan Allah semakin jauh. Ujian ni kena ingat, ujian bukan saja bentuk sakit, susah, melarat. Tapi yang kita selalu lupa ialah ujian dalam bentuk nikmat, kenikmatan. Istidraj tu yang kita paling takut. Dan tujuan ujian itu didatangkan, diturunkan untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. So kalau ujian itu tak menjadikan kau lebih dekat kepada Allah, so kau gagal. So kalau dia diberi nikmat kekayaan, tetapi dengan kaya itu semakin dia dekat pada Allah, alhamdulillah, itu maknanya dia lulus. Dia lulus dengan ujian harta. Yang ini memang dia miskin, dia susah, tapi dia bersabar, dia reda. Okay? Dia kata tak apa. Susah kat dunia, yang penting kaya ke akhirat. Senang ke akhirat, maka dia tak merompak, dia tak mencuri, dia tak mengutuk, dia reda. Dia berusaha semaksimum mungkin. Tawakal, serah pada Allah. Okay? So dua-dua ni lulus lah. So kena ingat tujuan ujian tu ialah Allah nak kita kembali pada dia. Ar-Rahman memberi, Ar-Rahim menarik. Supaya apa? Malik Yaumiddin nanti kita masuk, di hari kiamat nanti kita masuk syurga. Allah sangat sayang kat kita. Cintanya Allah pada kita melebihi cinta kita kepada anak kita. Hadis Nabi kan? Ketika perempuan tu dapat anak dia, jumpa anak dia, terus susukan. Rasulullah tanya kat sahabat kan, kau rasa perempuan tu sanggup tak tergamak tak campak anak dia dalam api? Sahabat kata apa? Tak mungkin. Dia sangat cintakan anak dia. Rasulullah kata, sayang lagi, cinta lagi Allah pencipta kita kepada kita. Tak mungkin Allah nak campak kita dalam neraka. Okay? Asal kita ialah syurga. So Allah nak balikkan kita ke kampung asal kita. Tapi kadang-kadang kita ni dengan hawa nafsunya, dengan syaitan, bisikan syaitan, kita tak mampu nak lawan. Okay? Itu yang menjadikan antara puncanya inilah ruang panas. Ataupun tak berkat. Okay? Malahan mereka akan dibangkitkan sesudah mati untuk mempertanggungjawabkan segala kecurangan itu. Okay? So ramai yang kadang-kadang dia kaya sebab hal-hal benda yang syubhah, riba dan sebagainya. Okay? Bahaya apa tu? Contohnya kadang-kadang kita ni dimomokkan. Oh sepatutnya baik umur 40 free financial. Okay? Financial freedom. Okay, siapa yang umur 40 masih berhutang, rumah pun tak ada, duduk rumah sewa, itu lemah, gagal. Sekarang ni keluar ayat macam-macam lah. By 40, I nak ni. I dah travel half of this world. Okay? Dah melancong separuh dunia. Dah rumah patutnya berapa? Patutnya dah tak ada hutang bank, dah tak ada loan. Tolong ni. Risau. Maka dia naikkanlah itu ini dan sebagainya. Dia risau sebab rumah dia ada satu je. Kawan dia rumah ada 3. Macam tu lah. Dia bukan risau akhirat sebab dia lupa tentang hari kebangkitan. Okay? Asyik fikir macam mana nak jadi orang kaya. Okay? Bukan tak boleh kaya. Okay? Orang Islam memang sangat digalakkan kaya. Ramai-ramai lagi bagus. Jom kita ramai-ramai kaya. Bagus. Banyak orang boleh keluar zakat kan? Ramai orang boleh infak. Kita jadi lebih maju. Tetapi biarlah dengan cara yang benar. Dengan cara yang betul. Niat tak menghalalkan cara. Kok kau nak kaya supaya banyak sedekah? Kok kau nak kaya supaya dapat taja orang pergi umrah? Pastikan cara tu betul. Nak kaya sebab nak bina masjid? Betul. Bagus. Tapi cara tu cara. Sampai tak solat, tak zakat. Itu tak betul. Dan kita tak nak. Allahu Akbar.
So, liyaumin azim, hari yang buat hari yang besar, hari kiamat, hari perhitungan, hari penyisihan di antara yang hak dan batil. Semuanya akan dipertontonkan. Kalau surah Al-Infitar yang kita baru ni, ayat 5, semua akan menyesal sebab tak buat amalan banyak-banyak. Kenapa mati itu diserupakan dengan kiamat? Sebab bila dah mati je, kita dah tak boleh nak beramal. Kita tak boleh nak beramal. Okay? Hari kiamat adalah hari perhitungan, hari penyisihan di antara yang hak dan batil. Sebab tu Quran ini juga nama lain bagi Quran apa? Al-Furqan. Sebab tu kita kena study Quran, kena faham Quran. Sebab Quran inilah yang akan beri kita hidayah untuk membezakan mana yang hak, mana yang batil. Okay? So, ayat ke-6, hari yang akan dibangkitkan manusia. Bangkit dari alam kuburnya, dari dalam tidurnya kerana panggilan sudah datang. Okay? Untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Okay? Ingat tak surah An-Nazi'at? Sama tak? Kita tengok surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah ke-79. Nak An-Nazi'at ke nak An-Nashitat, ingat tak? Okay, tengok ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ni bagi siapa ni? Bagi orang beriman. Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalnya serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sungguh syurgalah tempat kediamannya. So kalau orang yang ingat hari kiamat, takut nanti dia nak semua kena jawab depan Allah nanti, semua akan ditanya, dia akan beringat. Dia akan beringat. Okey. So alangkah kecilnya kamu pada hari itu. Gariskan tu. Kita selalu lupa kita ni hina, kita ni kerdil, kita ni kecil. Sebab tu bila angkat takbir Allahu Akbar tu kena rasa diri tu hina. Gariskan, alangkah kecilnya kamu pada hari itu. Maknanya di pandangan Allah, dunia ni besar ke kecil? Di pandangan Allah, dunia ni bukan sekadar kecil, dunia ni hina. Di pandangan Allah, dunia ini hina. Okey. Nabi mengingatkan, Nabi SAW dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dunia ini senilai sayap nyamuk di mata Allah, maka Allah tidak akan memberikan air minum kepada orang kafir meskipun seteguk air. Tapi orang kafir siap nama timah lagi untuk dia punya arak kan. Padahal Allah kata dunia tu hinanya tak lebih daripada sayap nyamuk. Sampai orang kafir pun dapat minum. Allah bagi je. Malah kita dong lagi banyak daripada kita kan. Aset dong lagi banyak daripada kita. Sebab apa? Memang hina. Hina harta tu. Tak ada apa pun di sisi Allah. Dunia serta seisinya lebih murah. Bila sebut dunia, termasuk tak planet-planet lain tu? Termasuklah. So dunia serta seisinya lebih murah dari sayap nyamuk di mata Allah apabila dibandingkan dengan akhirat. Kat bawah tu gambar sayap nyamuk tu. Kat atas tu gambar planet. Rasa mana berat? Tak ada orang simpan dalam peti besi sayap nyamuk kan? Okey, tetapi pada pandangan Allah, dunia tu macam tu. Okey. So dan juga ada satu hadis lain Nabi SAW bersabda, perbandingan dunia dan akhirat seperti setitis air yang terjatuh dari hujung jari. Cuba celup. Berapa banyak je ikut jari kita tu. Okay? Sangat-sangat kalau nak bandingkan. So kalau kita buat perumpamaannya, dunia ni sama dengan apa? Just a pin point. Setitis jarum je. Tapi akhirat sama dengan lautan. Kalau kita angkat jari kita, yang ikut tu setitik je, yang lautan tu, itulah akhirat. Allahu Akbar. Okay? Tapi malangnya, kita membina istana syurga. Kejar dunia. Sekumpul harta. Sebenarnya hanya seperti membangun istana di atas sayap nyamuk. Runtuh. Berkecai. Duit yang kita bina istana kita kat dunia ni, rupanya sebelah sayap nyamuk. Nak dibandingkan infak sedekah yang kita keluar tu, kita sedang membina istana yang
kekal. Mana kita lebih? Bina istana dunia ke bina istana kita ke akhirat nanti? Sebab itu Asia, walau macam mana Fir'aun buat kat dia, Rabbi bibni kan, ya Allah, kurniakan aku kediaman jannah, istana di sisimu di dalam syurga. Okay? Barang siapa isteri yang diuji, tapi rasanya taklah seteruk Fir'aun kot kan. Okay, ingatlah Asia. Kerana sabarnya dia dengan suami yang macam tu, maka dia dapat istana di dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Okay, so perhatikan. Ke mana tujuan kita? Mana yang lebih? Kita utamakan dunia ke kita utamakan akhirat? Okay? Alangkah kecilnya kamu pada hari itu, padahal semasa di dunia engkau berbangga dengan kekayaan yang engkau dapat dengan jalan kecurangan itu. Di hari kiamat terbukalah rahsia. Walaupun kat dunia kita alim gila, walaupun kalau lelaki pakai serbannya, jubahnya, penampilannya sangat-sangat soleh dan solehah, okay? Walaupun penampilan secara fizikal orang kata dia tu orang bijak, orang pandai, orang alim, orang apa? Takwa, tawaduk contohnya. Sungguh, okey, di hari kiamat semua akan terbuka rahsia kita. So, sebab tu duduk antara sujud tu hayati 7 permintaan kita. Rabbil firli. Apa maksud Allah Al-Ghafir? Ialah Allah bukan sekadar mengampunkan, Allah tutup aib kita. Kalau lah anak-anak kita tahu dosa kita masa kita muda, kalau mak bapak kita tahu kita pernah buat sesuatu di luar pengetahuan mereka, kalau lah suami kita tahu, ya Allah mana nak letak muka. Tapi di hari kiamat nanti semuanya akan rahsia kita semua akan terbongkar. Walau macam mana baik pun kita dekat dunia ni, kalau kita ada melakukan kezaliman, kecurangan, okey, semuanya akan dibuka. Okey, bahawasanya kedudukan engkau di hadapan mahkamah ilahi tidaklah lebih dan tidak kurang dari kedudukan pencuri yang semasa hidupmu di dunia dapat engkau selubungi dengan berbagai dalih. Orang yang kenakan interest yang tinggi, orang yang itulah menipu timbangan, okay? Maknanya dia mengambil kesempatan. Okay? Tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya beliau terima dari Rasulullah SAW, Abu Umamah, bahawa kehebatan di hari kiamat itu amatlah ngerinya sehingga Nabi SAW berkata bahawa matahari menjadi dekat sehingga hanya jarak 1 jengkal saja dari kepala. Yang sekarang ni pun tak ada orang boleh tengok matahari. Ada orang dah pernah tengok matahari? Mana orang pernah tengok matahari? Orang tengok cahaya je. Kan? Itu pun kita dah tak tahan. Silau. Kan? Okey? Sehingga menggelegak rasanya. Bayangkan matahari cuma sejengkal. Otak benak sangat. Otak benak. Hamka punya bahasa kan. Okey? Menggelegak rasanya otak benak sangat teriknya cahaya matahari. Sebab tu kita sangat memerlukan naungan arash Allah nanti. Arash Allah itu sangat-sangat kan majid. Arash Allah itu majid, sangat-sangat mulia, sangat-sangat besar yang akan menaungi teduhan arash di hari di padang mahsyar nanti. Okay. Sedangkan kalau orang haji kan, masa wukuf tu, kadang-kadang kalau saya dengar cerita mak saya dululah kan, kalau orang yang package mahal, dia sedaplah sikit tempat dia wukuf tu. Kalau orang yang package tabung haji, carilah pokok ada, nak berteduh. Okay. So, di saat padang Arafah tu, kalau dapat berteduh bawah pokok tu pun dah sangat-sangat nikmat yang besar. Cuba bayangkan kalau dekat padang mahsyar nanti. Okay. Kalau kawan saya pernah cerita tu, dia pergi masa muda kan, masa zaman dia student. Okay. Kita ni yang student tak ada duit ni, dia kata, kalau bila dia orang nanti akan pancit air tau, untuk sejukkan sikit kan. Dapat pancit air tu pun dah nikmat dah. Masa dekat padang Arafah. Masa wukuf. Okay, bayangkan nanti kat padang mahsyar lagilah menakutkan ya. Okay. Manusia terbenam di dalam peluh dan keringatnya. Gariskan tu. Manusia terbenam dalam peluh dan keringatnya. Ada yang sedalam mata kaki, ada yang sampai selutut, ada yang sampai sedada, ada yang sampai seleher. Masing-masing menurut sedikit atau banyak dosa yang diperbuatnya. Ini belum cerita pasal laju nak melintas tu lagi. Ni baru ketika nak dihisap ni. Allahu Akbar. So punca-punca mereka lupa hari akhirat ni ialah pada ayat 7 dan seterusnya. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Ada satu uraian panjang lagi.
Okay. Ada satu lagi saya lupanya. Ada satu sabda Rasulullah juga. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Okey, orang mukmin ada kisah, siapa tahu kisah Ibnu Hajar, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Satu hari dia pergi ke pasar, dia pakai jubah dia. So nampak grand lah kan, jubah yang elok. So ada seorang orang di pasar tu, orang Yahudi. Orang Yahudi. Okey, dia tegur Ibnu Hajar, dia kata, bukankah Nabi kau bersabda, dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Tapi kenapa kau berpakaian macam ni? Engkau macam orang senang aja. Okay. So Ibnu Hajar mengatakan, okay, kenapa dunia ini ibarat penjara? Sebab Ibnu Hajar kata orang yang beriman ni, dia nampak nikmat akhirat tu jauh lagi. Maknanya macam orang dalam penjara, kebebasan, kenikmatan tu kat luar penjara. Jauh, susah nak dapat. Tahan dulu, maknanya tahan dulu nafsu. Okay, buat baik dalam penjara supaya apa, nanti boleh keluar, mungkin keluar lebih awal, dapatlah menikmati kebebasan balik. Betul, sebab itulah dunia ni ibarat penjara bagi orang yang beriman. Dan neraka, betul lah, neraka penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir, sebab orang kafir nanti dekat dunia ni dia macam menikmati. Dia, Allah larang tu dia buat, apa yang Allah perintah dia tinggalkan. Okay? Dan sungguh nanti dekat hari kiamat nanti baru kau sedar bahawa di dunia itu sebenarnya patutnya jadi neraka. Bila kau dah benar-benar masuk neraka, baru kau rasa dunia itu sebenarnya yang neraka. Okay? Dunia ni sepatutnya dilayan seperti neraka, tapi kau anggap kau dapat syurga. Okay? So orang mukmin terpenjara di dunia kerana menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan, dan kelak ketika bersabar akan berakhir di jannahnya. Okay? Adapun orang kafir, dunia yang dia peroleh sedikit ataupun banyak, ketika dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan azab siksa yang kekal abadi. Okay? Saya share ni kisah Yahudi dengan Ibnu Hajar. Okey, satu kata-kata daripada Saidina Ali. Okey, Saidina Ali mengatakan, ad-dunya irtahalas akhirah. Qurribat lahu lata likulli wahidah al-akhirah la il-akhir. Sesungguhnya dunia akan ditinggalkan, sedangkan akhirat begitu dekat untuk ditemui di masa hadapan. Dunia dan akhirat masing-masing ada hamba. Jadilah hamba akhirat, jangan jadi hamba dunia. Hari ini di dunia adalah hari untuk bersedekah. Tidak ada hisap. Tidak ada perhitungan. Sedangkan esok, bila di hari akhirat kelak, adalah hari perhitungan dan tidak ada amalan lagi. Boleh bersedekah? Kalau dah masuk kubur? Tak boleh dah. Hari ni kita bersedekah, memang kita tak nampak lagi ganjaran tu. Okay? Tetapi bila dekat kiamat nanti, hari penghisaban tu pasti ada. Di saat itu kita dah tak boleh nak beramal. Okay? Satu peringatan untuk saya dan kita semua. Jika anda tidak mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran sedikit pun, tapi anda tetap punya waktu untuk makan, minum, bahkan bermain social media, maka ketahuilah, anda bukan orang yang sibuk, tetapi anda adalah orang yang disibukkan. Okay? Orang yang Allah sibukkan, maknanya bukan sibuk dengan Quran, adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Okay? Allahu Akbar. Yauzubillah min zalik. So, jika tak ada apa-apa, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Saya mohon ampun maaf segala salah silap dan kelemahan. Okay, kita sambung minggu hadapan. Insya-Allah kita sambung. Apa-apa nanti saya beritahulah. Okay, kelas ganti. Saya ada satu hutang. Kelas Khamis lepas kan. Okay, terima kasih. Kak Mila, Rose, Mak Kia, Kak Nurizan, Cik Asna. Okay. Then Kak Ruzila, Kak Nosia, Kak Sally, Kak Salimah. Okay, Kak Ruzila. Terima kasih Kak Ruzila. Banyak apa? Komen. Terima kasih. Kak Nosia, Mak Nasi. Kak Darima. Kak Azni. Kak Nosia pun. Okay, rajin komen. Kak Z, Kak Mila, Kak Zaitun Zainal, Ayu, Kak Aisyah, Kak Sarifah Siddiq dan Kak Beda. Alhamdulillah,
dapat bersama pagi ini. Mudah-mudahan dapat sesuatu dan masa kita diberkati Allah. Allah beri kita taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikan, insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim.